pijar ini sunnatullah. Dia mampu untuk mengatasi benda-benda makhluk halus ini, tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati dan kasihi sekalian, semoga berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya Azmi Bajuri ingin berkongsi pengalaman, ya. Bukan ada tujuan apa-apa, kita ingin berkongsi pengalaman, sedikit ilmu yang ada. Kalau baik, alhamdulillah, kalau tak baik pun tidak mengapa. Itu semua kelemahan atas diri saya, tuan-tuan. Jadi hari ini ramai orang bertanya, ya, bagaimana pengalaman saya handle ataupun mengubati ataupun merawat orang yang jadi harimau tempoh hari dan benda-benda mistik yang lain. Itu kita kemudiankan. Tapi yang bertanya bagaimana handle orang yang jadi harimau. Tuan-tuan. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, ya tak? Sebelum kita pergi kepada lebih jauh, ya tak, kita kena tahu kenapa manusia ini boleh dirasuk oleh contohnya harimau dan sebagainya, tuan-tuan, ya. Jadi apa bendanya tu? Dia, tuan-tuan, benda yang boleh masuk ke dalam badan kita ini, ya tuan-tuan, ada orang Jawa kata strom. Strom. Ada orang kata ianya dirasuk. Maksudnya ada benda yang masuk di dalam badan kita ni. Yang biasanya berbentuk A'udzubillahi minasyaitan nirajim. Dia begitu. Dan banyak berbentuk jin, tuan-tuan. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, ya tak? Jadi, kenapa benda ini berlaku? Ya, dia berlaku, tuan-tuan. Kita mudah. Tak kira siapa. Sama ada dia orang yang bangsawan ataupun golongan marhain ataupun golongan bagaimana sekalipun, memang mudah. Kerana apa? Kerana kita telah meninggalkan satu perkara kecil. Ya, apa dia perkara kecilnya, tuan-tuan? Makanan sunnah. Makanan sunnah terutamanya yang boleh dibuat rawatan. Makanan yang disebut di dalam Quran dan hadis. Jadi darah kita ni, tuan-tuan, bila tidak ada makanan sunnah ini, maka ia bukan darah sunnah. Dia darah, minta maaf cakap, makanan segera. Jadi ia akan mudah masuk ke situ, tuan-tuan. Jadi bagaimana nak mengatasinya? Kita kena tahu lawan kita. Lawan kita tu apa? Kita tengok lawannya bentuk macam itu, ya tak? Bentuk harimau. Saya fokus kepada harimau dulu, ya tak? Bila dia bentuk harimau, kita kena tahu ciri-ciri harimau. Ya. Jadi bila dia jadi harimau, dia belum jadi sepenuhnya. Itu sebab pada saya, ya tak? Kita kongsi pengalaman. Kita bagi benda itu, apa bendanya, kalau rujuk kepada jin, bagi dia masuk betul-betul ke dalam badan budak itu. Itu sebab saya marah-marah budak tu. Kadang saya ketuk-ketuk kepalanya, tak? Kemudian saya sepak-sepak sikit. Bukan tujuan apa, tuan-tuan. Bukan tujuan saya buat itu, buat ini dengan tujuan yang tidak baik. Tidak. Saya nak benda tu masuk semua sekali di dalam badan dia, supaya kita senang nak berhadapan. Tapi saya ingatkan benda ni bukan semua orang boleh buat, tuan-tuan. Dianya perlu dipelajari, perlu berguru dengan orang yang betul, ya tak? Jadi saya nasihatkan jangan main suka-suka je, tak boleh. Jadi selepas kita, tuan-tuan, selepas kita tahu dia bentuk harimau, dia sudah masuk keseluruhannya, maka dalaman kita kena wujudkan. Apa maksud dalaman? Ilmu dalaman kita ni, kita mesti pelajarilah ilmu dalaman ni, kan. Jadi saya pendekkan cerita, ilmu keyakinan. Yakin ada dua je. Kalau saya takut benda tu masuk ke saya, makna saya kalah, ya tak? Jadi saya jangan takut. Maka kita akan berurusan dengan satu benda makhluk halus. Kita kena tahu dia juga adalah ciptaan Allah. Maka kita jangan takut sedikit, sekelumit, sekuman pun. Jangan takut, tuan-tuan, dekat situ.
Jadi tuan-tuan, apa yang saya nak bagi tahu, harimau dia akan menerkam ke depan. Jadi kita jangan di depan dia. Kerana budak ni tuan-tuan, dia telah tumbuk orang, 2-3 orang pekerja pensan masuk ICU. Kerjanya, bila dia tak puas hati, dia tumbuk itu ini, ajak bergaduh dan sebagainya, dia kuat. Tetapi tuan-tuan, kenapa dia macam tu je, dia tak lawan pun dia tak. Kenapa dia tak lawan? Padahal dia angkat kakak dia, pegang 4-5 orang, badan dia sangat kuat. Kerana tuan-tuan, selain ilmu dalaman, kita ada sunnatullah. Apa dia? Benda sunnah. Apa dia? Tuan-tuan tak pernah dengar benda ni. Tapi kalau tanya orang yang lama, dia tahu apa itu pijar. P-I-J-A-R, pijar. Pijar ini tuan-tuan, orang dulu memang gunakan dia. Tetapi orang sekarang dia dah tak guna dan tak pernah tengok dan tak tahu pun. InsyaAllah kita akan bercerita tentang pijar ini, kerana pijar ini sunnatullah. Dia mampu untuk mengatasi benda-benda makhluk halus ini tuan-tuan. Jadi bila dia terkena sahaja pijar ini, benda tu akan tak boleh melawan tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, pijar ni lawannya apa? Kawan dia gunakan air. Jadi kita ambil air, campurkan dengan pijar. Air ni mesti minta kebenaran Nabi Khidir. Assalamualaikum ya Nabi Khidir. Aku mohon izin dengan kau menggunakan air dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala untuk menangkap makhluk halus ini. Lebih kurang macam itulah ayatnya tuan-tuan ya tak? Sebab benda ni perlu dipelajari. Jadi bila dia kena saja, dia dah tak melawan tuan-tuan. Jadi kalau ada masalah di masyarakat kita pada hari ini yang tidak boleh dihandle oleh pihak-pihak tertentu, maka kita membantu pihak tertentu itu untuk mengamankan masyarakat kita ini. Kerana sihir ini telah wujud di zaman Nabi Allah Musa lagi tuan-tuan. Itu panjanglah ceritanya. Jadi tuan-tuan, apa yang nak saya bagi tahu dekat sini, ilmu itu pelbagai. Bila dia kena saja pijar, kita kena tahu untuk cara tangkap dia. Macam mana nak tangkap dia itu. Jadi kita gunakan ilmu dalaman kita ini tuan-tuan, untuk tangkap dia. Dia kalah pada kita. Zap kita tangkap. Dan kebanyakan orang masukkan dia ke dalam botol. Ya, betul juga itu. Tetapi kalau dia kuat, kita masukkan dalam tembikar. Kerana tembikar ini diperbuat daripada tanah. Jadi kita ikat. Maka kita buang dia ke air yang mengalir. Jadi tuan-tuan, bila kita berjalan-jalan di tepi pantai dan sebagainya, kadang kita jumpa benda-benda pelik tak? Bukan apa, saya hanya berkongsi pengalaman. Jangan buka-buka. Jangan sentuh dan sebagainya. Kerana ada sesuatu. Tuan yang saya hormati dan kasihi sekalian ya tak? Ramai orang-orang sekarang ya tak? Dia bagi tahu benda-benda ini takkan ada di zaman ini. Orang-orang hari ini tidak percaya. Tuan-tuan, saya ingin memberi sedikit peringatan kepada diri saya, kepada tuan-tuan dan sebagainya. Jin ini tuan-tuan, dia ada merata-rata. Bila kita menyatakan sesuatu yang mencabar dia, dia akan datang kepada orang itu. Tidak kira orang itu agamanya tinggi mana, tinggi, tengah, separuh. Dia akan hadir dalam pelbagai bentuk tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, berhati-hati. Bila sudah kena amat payah tuan-tuan. Jadi bagaimana kita nak mengatasi masalah ini tuan-tuan? Kita makan jadi darah. Darah kita ini tuan-tuan mesti sunnatullah. 2/3 daripada liter darah kita dalam badan mesti sunnah. Makan makanan sunnah. Tetapi kita dah mula lupakan tuan-tuan. Jadi hari ini tuan-tuan, makanan yang disebut di dalam Quran kita kena amalkan. Dia ada makanan untuk perawatan. Maka kita kalau dah kena amalkan makanan ini. Pijar ini disapu, almana itu dimakan, minyak kelapa darah itu diminum dan sebagainya. Sedikit sebanyak dia menyembuhkan kesihatan kita dan mengelakkan daripada gangguan, terutamanya banyak hari ini angin ahmar. Jadi tuan-tuan, saya ingatkan diri saya, kita berkongsi pengalaman tuan-tuan ya. Bila kita berhadapan dengan situasi ini, seperti manusia menjadi harimau tadi, kita kena tangkap dia menggunakan ilmu yang perlu dipelajari daripada orang yang memang terbukti tidak melanggar hukum syarak.
tidak menggunakan perkara-perkara yang tidak sepatutnya, tuan-tuan. Mesti berlandaskan Quran dan hadis. Maka bila kita tangkap itu, benda itu kita buang daripada badan dia, dia akan segar dan sebagainya, tuan-tuan. Jadi jangan kita nak mati nanti terpaksa buka atap dan sebagainya, tuan-tuan. Itu cerita berat. Maka jika tuan-tuan rasakan apa yang saya beritahu ini amat penting untuk jiran kita, anak cucu kita, anak-anak kita, masyarakat dan sebagainya, sebar-sebarkanlah cerita ini, tuan-tuan. Sebarkan, niatkan apa yang kita buat ini untuk menolong di antara satu sama lain. InsyaAllah Allah akan beri ganjaran kepada tuan-tuan. Kita cuma mengingatkan. Jadi terpulang kepada individu, kepada komuniti, kepada masyarakat amnya, terpulang kepada mereka. Jadi, saya mohon ampun dan maaf kalau ada bahasa-bahasa saya yang kurang menyenangkan. Saya tidak ada niat lain, hanya untuk berkongsi pengalaman, cerita. InsyaAllah semuanya saya doakan berada dalam keadaan yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa di episod-episod yang kehadapan, InsyaAllah.